Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan Facebook dan juga follower page Nur Aminah Umar. Alhamdulillah sekali lagi hari ini pagi ni kita dapat kita dapat meneruskan hari kita, alhamdulillah. Dan hari ini merupakan hari Selasa 27 hari bulan Oktober. Jadi rata-rata semalam semua dah mendapat berita, mendengar berita bahawa ialah dilanjutkan kepada 14 hari lagi. Jadi kalau dalam konteks ibu bapa, anak-anak semua masih lagi berada di rumah, meneruskan pembelajaran di rumah, dan juga melalui keadaan ataupun kesibukan bekerja dari rumah. Itu perkara-perkara yang orang kata dilihat dari dari kacamata seorang ibu ayah. Jadi pada masa yang sama sebagai usahawan pula, saya jangkakan kita rata-rata semua dah bersedia, cuma sama ada kita betul-betul menerima realiti keadaan semasa atau tidak sahaja. Jadi kepada rakan-rakan semua, kita yakin insya-Allah dengan rancangan yang realistik, maksudnya perancangan-perancangan yang kita buat tu biarlah dia berbentuk realistik, walaupun kita kata kita nak positif, kita nak optimis, betul, tetapi pada masa yang sama kita realistik dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan rata-rata rakan-rakan bisnes yang ada berbincang, menghubungi saya secara langsung pun kita dah maklum, kita dah banyak kali sebut bahawa kita akan melalui keadaan sukar ini dengan fasa-fasa yang berbeza ini. Kita kena bersedia sehingga sekurang-kurangnya Disember tahun hadapan, maksudnya 2021. Jadi kalau tuan dan puan tanya rakan-rakan di luar sana, sebenarnya itu adalah realitinya, persediaan untuk menghadapi paling tidak keadaan sukar ini sampai ke tahun hadapan sehingga Disember 2021, dan dijangkakan akan mengambil masa lebih lama untuk kembali pulih seperti biasa. Jadi untuk itu tuan dan puan, okey, hari ini FB Live sepanjang sesi sepanjang keadaan orang kata bekerja dari rumah ni, ada banyak perkara sebenarnya yang kita dah ada perbincangan, sama ada melalui FB Live ataupun kepada yang menelefon. Ada yang ada yang ke www.nuraminahumar.com dan meninggalkan makluman untuk mendapat 30 minit free call session itu. Kadang-kadang tuan dan puan, apabila kita dalam keadaan sukar macam ini, emosi kita agak terganggu. Saya faham bahawa ramai rakan-rakan di luar sana emosi agak terganggu. Jadi apabila ada isu-isu dengan staff, ada isu dengan partner, ada isu operasi bisnes, termasuklah isu kewangan dan seumpamanya, walaupun perkara itu biasa, tiba-tiba kelihatan seperti luar biasa. Jadi dalam keadaan itu tuan dan puan, saya doakan semoga kita sama-sama dapat mencapai satu tahap yang tenang apabila kita nak buat keputusan, apabila kita menerima feedback ataupun input daripada pekerja kita, daripada pelanggan kita, daripada supplier kita. Kadang-kadang mereka ini terutamanya apabila tuan dan puan banyak bekerja secara online, banyaknya melalui teks WhatsApp, kadang-kadang banyaknya melalui message. Jadi bila komunikasi melalui teks ini, konotasi atau penerimaannya agak berbeza daripada situasi apabila kita bertemu face to face ataupun secara verbal. Jadi untuk keadaan itu mestilah kita sama-sama mengurus, tuan dan puan, kita sama-sama mengurus bagaimana kita nak mengurus kita punya emosi dan juga kita punya persepsi kepada banyak perkara apabila kita berkomunikasi secara online. Baik, untuk itu tuan dan puan, hari ini saya bawa lagi satu perbincangan yang agak santai saja, tidak adalah terlalu serius. Yang ini tentang bagaimana katalah kita nak slow and steady di social media. Kita nak slow and steady di social media. Jadi kepada rakan-rakan Facebook dan tuan-tuan puan semua, mungkin pagi ini kita ada banyak banyak keadaan semasa yang banyak yang perlu dirancang semula, dan juga yang perlu kita kata direview semula. Kita dah review dah. Jadi sekiranya revision kita itu ataupun perancangan kita itu tidak dimasukkan kepada perkara-perkara tertentu, terutama
pengukuhan dari segi operasi, pengukuhan dari segi proses-proses kerja dalam perniagaan kita itu, maka kena buat juga sekarang. Kepada rakan-rakan usahawan yang belum lagi buat, kena buat juga sekarang. Jadi katalah masih ada lagi orang kata perkara-perkara yang longgar dari segi SOP contohnya, perkara-perkara yang longgar dari segi proses monitoring keuangan contohnya. Jadi itu semua tuan dan puan mesti dah dibuat sekarang. Mesti dah dibuat sekarang. Kalau lambat lagi, kalau tuan dan puan tunggu lagi, dia akan jadi bertambah sukar apabila menjelang tahun hadapan. Jadi tahun ini quarter 4 ni kita ada dalam ni bulan 10 hampir tamat, maksudnya kita ada 2 bulan sahaja lagi, maksudnya kita ada 60 hari lagi. Jadi 60 hari ini adalah hari yang orang kata 60 hari ini hari yang kita kena optimumkan, yang kita kena maksimumkan perkara-perkara penting untuk persediaan tahun depan. Jadi business plan-nya untuk tahun depan memang perlu ada. Sekiranya tuan dan puan tidak ada langsung elemen online dalam bisnes, perlu di online kan. Jadi hari ini saya bawakan satu topik ringkas di mana kita kata macam mana kita kata kita nak, of course lah, kita kata kita nak slow and steady dekat online ataupun kita kata di social media, tetapi slow and steady kita itu adalah yang dirancang, mesti dirancang. Baik, baru-baru ini tuan dan puan dalam program Academy for Women Entrepreneurs kita dah mulakan program Mentor Menti. Jadi antara perkara penting yang disasarkan yang ditulis ataupun yang dirancang untuk tempoh 60 hari akan datang oleh menti-menti saya, antaranya adalah tentang digital marketing yang fokus kepada online presence. Jadi selama ni memang dah ada online presence tu, maksudnya di social media ke blog ke website ke YouTube ke apa-apa tu dah ada, tetapi perlu dikukuhkan supaya dalam tempoh yang ada ni sekurang-kurangnya 30-60 hari ini akan memberi satu hasil apabila kita track, apabila kita measure, apabila kita improve perkara-perkara yang kita lakukan di social media. Jadi pada masa yang sama kena ada konsep slow and steady, dan pada masa yang sama kena ada ukuran ROI ataupun kita kata return on investment for our time, for our effort apabila kita berada di social media. Jadi rata-rata tuan dan puan dekat luar sana ada banyak pakar social media yang kita boleh kita boleh follow, kita boleh ikuti. Tetapi perbincangan hari ini saya rasa lebih kepada kita melihat bagaimana kedudukan kita ataupun orang kata appearance ataupun kita punya presence di social media itu, sama ada dia bermula dengan personal brand ataupun dengan brand bisnes kita itu. Jadi tuan dan puan, dalam keadaan sekarang ramai yang membincangkan tentang keperluan untuk mengetengahkan human story itu tadi, human element. Jadi kalau tuan dan puan lihat apa-apa sahaja jenis produk ataupun servis, dia sebenarnya sangat memerlukan orang kata adanya key person influencer. Maksudnya kena ada individu ataupun orang-orang yang kita ketengahkan yang menjadi influencer kepada apa yang kita nak tawarkan kepada pelanggan. Jadi dalam konteks usahawan katalah kita solopreneur, solo practice, mungkin kita adalah syarikat yang hanya dengan staff mungkin kurang daripada 10 orang, kita ada resources yang sedikit, kita ada sumber kewangan yang kecil, bukan tak ada, tapi sumber kewangan yang agak kecil, dan kita ada sumber manusia yang kecil, dan juga kita ada sumber-sumber lain yang lebih kecil berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Jadi apabila begitu, sebenarnya dia bukan hanya dengan bisnes kecil. Kalau tuan dan puan lihat brand-brand yang besar seperti orang kata AirAsia sendiri, seperti kalau kita sebut beberapa brand besar lain, kalau sama ada lokal ataupun international, sebenarnya ada key person influencer di sebaliknya. Jadi tak kira jenama apa pun, sebenarnya ada individu ataupun influencer di sebaliknya. Jadi yang itu tuan dan puan, jenama besar pun begitu. Jadi apatah lagi kita jenama yang kita kata mungkin jenama kita tidak segah itu, tetapi kita ada satu brand promise yang kita sediakan. Jadi untuk itu di social media ini sebenarnya antara perkara yang kita kata bagaimana dia ni boleh membantu mengukuhkan ataupun how social media can help to strengthen our business tu tadi. Jadi antaranya adalah tentang penjenamaan ataupun the appearance of our brand promise tu tadi. Macam mana kita nak sampaikan tu tadi kan. Jadi sekarang ni banyaknya memang berada di social media, nak tak nak memang kena ada. Jadi cara kita nak urus kita punya social media pun kena berubah, perlu diubah. Kalau belum diubah, kena ubah segera.
kena ubah segera kerana itu adalah pilihan yang ada untuk kita buat sekarang. Jadi yang pertama sekali sebenarnya dalam social media ini, di situlah tak kira kalau medium yang tuan dan puan pilih itu sama ada Facebook ke IG ke apa-apa sahajalah yang sesuai, sama ada LinkedIn, semua yang berbentuk media sosial ini sebenarnya antara yang dia membantu adalah untuk membina hubungan, building relationship. Jadi building relationship ini tak kira lah sama ada kita nak build relationship dengan pelanggan ataupun dengan prospek ataupun dengan supplier, dengan kita punya chain dalam bisnes kita tu. Jadi itu antara keperluan kita perlu juga menggunakan social media secara optimum. Jadi kepada rakan-rakan Facebook yang baru masuk, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Cik Azrul, Puan Marhamah dan yang lain-lain tu yang masuk tu, sebab saya tak dapat notification ni. Saya dapat notification tu lambat. Jadi saya teruskan. Jadi kita bincangkan tentang keadaan di mana kita kata kita nak slow and steady dekat Facebook ni, slow and steady dekat social media, tak kira lah di Facebook ke, di LinkedIn ke, IG ke, atau mana-mana platform yang kita pilih, tetapi sudah tiba masanya untuk kita susunkan betul-betul, dan kita track. Saya ada kongsikan tadi kerana baru-baru ni saya ada program di Academy for Women Entrepreneurs tu, antara yang menti-menti ni nak ada kan yang nak kukuhkan adalah tentang digital marketing ataupun online presence. Alright, terima kasih Puan Siti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi kita berbincang tentang bagaimana keadaannya. Kita kata kita nak slow and steady di social media, pada masa yang sama kita nak optimumkan keadaan ini sementara tempoh yang kita ada 60 hari ini menjelang penghujung tahun 2020 dalam keadaan semasa. Jadi saya ada sebut tadi bahawa semua usahawan, tak kira lah sama ada bisnes kita itu saiznya macam mana, kecil ke besar, tetapi kita dah perlu ada satu rancangan yang betul-betul disusun secara online tu tadi. Kalau kita 100% offline sebelum ni, dah mesti buat online. Walaupun dia bermula dengan Facebook yang ringkas tu, macam grup Facebook ke apa ke, mesti dah mulakan di situ. Kena mula sekarang. Kalau nak tunggu lagi tak boleh dah, kerana kita dah sebut untuk tahun hadapan sepanjang 12 bulan, ia adalah satu proses recovery yang sangat panjang. Bukannya kita boleh terus pulih seperti biasa dalam keadaan ekonomi semasa. Jadi antaranya menggunakan social media ini adalah untuk kita build relationship sama ada dengan business owner yang lain, ataupun dengan pelanggan, ataupun dengan supplier dan seumpama dengannya. Dan yang kedua tuan dan puan, apabila kita kata di social media, kita juga sebenarnya menggunakannya untuk dapatkan feedback daripada customer. Itu yang biasanya tuan dan puan, kita ada buat survey dalam social media, buat survey nak tahu apa feedback, apa pandangan. Dan social media ini tidak terhad kepada Facebook. Kalau tuan dan puan biasa mungkin ada guna WhatsApp, gunakan WhatsApp. Kalau tuan dan puan biasa gunakan IG, gunakan IG. Kalau LinkedIn, dah ada banyak lagi. Tetapi dalam konteks kita, terutama circle kita kena lihat yang mana satu yang banyaknya. Dan jangan dilupa juga bahawa apabila kita ada hubungan, kita nak create hubungan dengan customer, itu perlu ada perkara yang kita jadualkan. Dan yang ketiga tuan dan puan, apabila kita berada di social media, sebenarnya kita akan dapat feedback yang lebih cepat daripada pelanggan kita, ataupun daripada staff kita, ataupun daripada orang kata supplier kita, ataupun daripada pemegang saham ke, semuanya yang ada dalam kita punya bisnes tu, maklumat ni kita dapat dengan lebih cepat berbanding daripada sebelum ini. Yang baik pun kita dapat lebih cepat, yang buruk pun kita dapat lebih cepat. Itu antara pro and cons-nya lah. Jadi social media juga sebenarnya membantu kita dapatkan information yang banyak dan cepat tentang industri kita. Jadi sebelum ni tuan dan puan, ramai orang dia akan Google untuk dapatkan information. Tetapi sekarang ni di Facebook pun ada ramai yang, jadi bergantung kepada apa yang kita rancangkan. Itu sebabnya penggunaan kita di social media ni, kita kata slow and steady, tetapi kita kena track. Jadi dalam Facebook Live ni agak kita bincangkan, kita kupas perkara-perkara yang agak ringkas. Tetapi tuan dan puan, kalau katalah kita kata kita ambil masa, macam contoh macam saya bagi terus contoh kerana ini adalah perkara-perkara yang saya lakukan. Contohnya selepas beberapa kali 2-3 bulan tu saya cuba dan saya test, dan saya dapati bahawa memang di reach out di page lebih banyak ataupun lebih kerap saya buat video secara live berbanding dengan memuat naik video. Saya punya reach dan juga feedback daripada rakan-rakan Facebook itu sebenarnya dia fluctuates. Jadi itu sebabnya tuan dan puan, saya berusaha sebaik mungkin setiap minggu sekurang-kurangnya 4 minimum.
kalau 7-7 hari itu alhamdulillah ada orang kata ada kekuatan, ada kesempatan, memang setiap hari kita akan buat FB live. Tetapi kita setkan, macam saya setkan minimum sekurang-kurangnya 4 hari mesti ada FB live, barulah pencapaian ataupun maklumat-maklumat yang saya kongsi, yang saya edarkan di Facebook page ini akan sampai kepada tuan dan puan. Jadi sebenarnya saya ada kongsikan beberapa data. Saya bukanlah orang kata mengambil secara official kemahiran sebagai digital marketer, tetapi dari segi bacaan dan juga perbincangan dengan rakan-rakan yang memang buat digital marketing, maka ada perkara-perkara yang kita boleh pelajari dan kita buat dalam kapasiti kita. Jadi tuan dan puan, apabila dalam page FB ni kita dapat angka-angka dan data-data. Jadi tuan dan puan yang belum ada page FB, saya memang dan buat bisnes, saya memang dah banyak kali dah ajak bukalah satu page dan mulakan, ajak dulu kawan-kawan daripada personal account itu untuk like dan juga untuk follow page, dan berikan konten-konten yang lebih sesuai di page, dan juga tuan dan puan akan dapat reach out untuk build balik relationship dengan potential clients, dengan customer, dan juga dengan bahagian-bahagian lain lah, mungkin supplier atau sesiapa yang tuan dan puan perlukan dan kemudian sebenarnya boleh dapat feedback daripada situ. Dan untuk pengetahuan tuan dan puan juga, 3 bulan lepas sebenarnya saya sudah upgrade www.noraminaomar.com, dan insyaAllah yang akan datang ini kita akan tambah baik lagi, dan daripada situ sebenarnya ada maklumat lain yang tuan dan puan boleh lihat bagaimana saya sendiri buat macam tu, cuba untuk reach out kepada lebih ramai usahawan, kerana kita punya segmen, kalau tuan dan puan tanya saya, bisnes saya, segmennya adalah usahawan, sama ada usahawan tu baru atau usahawan tu yang sedang nak grow ataupun usahawan yang nak improve kepada sistem yang dia ada. Jadi perkara-perkara serta aktiviti-aktiviti ini tuan dan puan membolehkan kita menggunakan social media secara optimum, dan kita kata slow and steady. Saya nak kongsikan juga di sini tuan dan puan, kerana di hai Miss Nina. Okey, kerana Assalamualaikum Cik Asrul. Saya suka juga nak bawa ni di sini tuan dan puan, kerana ada beberapa keadaan apabila kita gunakan social media, kita dalam keadaan yang orang kata haywire. Apabila kita tak ada tujuan, kita tak rancangkan penggunaan kita di social media, kita akan jadi pening dan haywire. Dan saya perasan bahawa ada beberapa usahawan dia jadi stres. Dia jadi stres kerana dia nak memenuhi expectation yang tidak betul. Contohlah kata memang betul, kita buat live setiap hari, tetapi jangan jadikan perkara itu sebagai satu perkara yang wajib dan menjadikan kita create unnecessary stress. Dia FB live ni tak wajib. Katalah kalau dia tak wajib sebenarnya. Katalah kalau macam saya sendiri, saya memang dah letak dalam jadual setiap hari antara pukul 8 pukul 9 satu FB live. Tetapi kalau saya tak dapat buat, tak apa, saya tak buat. Jadi pernah satu kali itu memang saya tak dapat buat, jadi saya buat pukul 1, pukul 2 saya buat. Tetapi janganlah diambil itu seolah-olah kita jadi sangat stres, wajib buat, kena buat, sehingga kan kita tertekan. Jadi kita kata, saya ramai follower ni, saya ada 30,000 follower, saya ada 3 juta follower, jadi saya kena FB live hari-hari. Jadi perkara tu sebenarnya perlu disusun dengan baik. Itu yang saya sebut sebagai slow and steady di social media tu. Jadi saya ada jumpa beberapa usahawan yang berada di social media tetapi tidak merancang, akhirnya dia stres dan dia buat perkara-perkara yang tidak mendatangkan return. It's not a productive activity for the business. Jadi bila dia rasa tertekan, perkara-perkara yang dia buat itu tak produktif langsung. Walaupun buat FB live hari-hari tapi tak ada conversion, contoh. Waalaikumsalam Puan Norma. Jadi hari ini kita bercakap tentang kita nak menyusun keadaan yang mana kita slow and steady di media sosial tapi pada masa yang sama ada result. Jadi saya beritahu tuan dan puan, ini adalah antara perkara-perkara yang saya sendiri alami. Jadi dia hasil daripada aktiviti di social media ini banyak, dia mencapah. Ada setengah hasil tu memang betul kita dapat immediate, tapi ada setengah hasil tu kita dapat 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian dengan konsistensi. Jadi hasil yang kita nak tu kita kena susun, kita nak apa. Jadi ada perkara yang saya sendiri bincangkan dengan mentor kerana bila bisnes kita berbeza, tujuan ataupun hasil yang kita nak tu berbeza. Jadi contoh ada
ada seorang rakan saya ni, dia adalah seorang aktivis dalam bidang pendidikan. Beliau adalah seorang aktivis dalam bidang pendidikan. Jadi beliau sudah susunkan apa pencapaian yang beliau mahu capai untuk setiap 3 bulan. So setiap aktiviti di Facebook itu 3 bulan dia akan dapat bulan keempat. Dia dah memang susun. Jadi setiap aktiviti yang dia buat tu ada return on investment dan juga KPI yang dia dah susun. It's not a monetary, sebab beliau adalah aktivis pendidikan. Jadi dia tidak melihatnya dalam bentuk keuangan, tapi melihatnya dalam bentuk visibility, dalam bentuk orang kata berapa ramai database yang baru masuk. Dia berbeza. Kalau macam dalam keadaan saya, contoh tuan dan puan, sebenarnya saya memberi khidmat, I'm providing service kepada usahawan. Saya memberikan servis kepada usahawan untuk mendapatkan kejelasan, mendapatkan clarity, kejelasan dalam membuat business decision, dalam membuat keputusan untuk bisnes. Jadi dia ada beberapa perkara. Ada keputusan bisnes untuk memulakan, ada keputusan bisnes untuk orang kata memperbaiki, ada keputusan bisnes untuk menutup, ada keputusan bisnes untuk menjual. Dia macam-macam. Jadi itu yang saya tawarkan. Jadi apabila itu adalah tawarannya, maka ada KPI yang tertentu yang dilihat apabila kita berada secara aktif di social media. Contoh, dalam FB Live, contoh katalah saya buat FB Live ini, saya ada beberapa target. Contoh, mesti ada sekurang-kurangnya reach untuk rebroadcast video itu average adalah 350 views. Contoh. Assalamualaikum Cik Farid. Jadi setiap kali kita buat aktiviti di social media itu mesti ada satu target dan mesti ada satu hasil yang kita sasarkan. Jadi hasil itu boleh jadi dari segi wang, boleh jadi dari segi penambahbaikan proses, boleh jadi hasil itu dari segi orang kata perkara-perkara lain. Macam saya, hasilnya adalah antaranya adalah database. Kemudian hasilnya adalah antaranya engagement, data, statistik, dan hasilnya sudah tentulah new client setiap bulan. Jadi bergantung kepada apa yang kita sasarkan. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ingin mengajak, I'm inviting all my Facebook friends and Facebook page follower to take a time to pause and review whatever that we do at social media. Review balik, pause dulu. Adakah yang kita buat tu, katalah contoh kita buat FB Live, kita buat video, kita buat posting itu sudah mendatangkan ataupun ada hasil ataupun KPI yang kita dah tetapkan. KPI yang saya masukkan ni ada dua. Satu, KPI itu adalah kita punya performance sebagai key person influencer ataupun kita punya key performance index yang kita dah sasarkan. Contoh macam saya sebut tadi, apabila ada setiap FB Live, satu, saya akan sasarkan average rebroadcast view adalah sebanyak 350 sahaja. Saya tak letak banyak-banyak kerana saya bukan selebriti. Saya bukannya Datuk Siti Nurhaliza yang orang nak tonton juta-juta, tak ada. Jadi itu saya punya target. Average view, rebroadcast and plus live adalah sebanyak 350 mencukupi. Okey. Numbers tu saya dapat dari mana? Saya dapat daripada data analisis lah. Okey. Kedua, reach kepada Facebook Live. Saya ada satu target, reach. Jadi dia ada reach tu, data tu, dan kita ada targetnya. Jadi untuk itu ada perkara-perkara yang ditambah baik dari masa ke semasa. Contohnya tuan dan puan, apakah penambahbaikan? Sebenarnya penambahbaikannya antaranya adalah untuk mengekalkan FB Live itu dalam tempoh antara 10 ke 15 minit, maksimum 30 minit sahaja setiap sesi. Jadi kena buat juga. Assalamualaikum Puan Salasia. Puan Salasia ni kawan sekolah saya, kawan sekolah saya dulu. Jadi antaranya adalah bagus kalau katalah kita gunakan social media ni, kerana saya tak banyak keluar dalam tempoh PKP. Jadi saya tak ada boleh nak buat banyak FB Live di luar. Jadi buat sahaja di ruang space kerja saya. Jadi macam Puan Salasia mungkin boleh buat FB Live di ruang kerja. Di ruang kerja, di Transit, di Ezora kan. Manalah kita tahu kan. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang kita boleh optimumkan dan lihat bagaimana keperluan dan responnya kepada kita punya follower dan juga rakan-rakan Facebook. Jadi untuk itu tuan dan puan, sebenarnya saya dah tamat ni. Saya recap sedikit hari ini dalam FB Live ni. Sebenarnya saya bincangkan secara santai kita, keadaan kita di mana slow and steady at social media, tetapi pada masa yang sama kita susunkan supaya ada hasil. Ada hasil. Maksudnya bila hasil tu, kalau orang like itu macam mana, kalau orang share tu macam mana, kemudian macam mana dengan respon pelanggan. Conversion tu tadi macam mana. Jadi antaranya kita gunakan social media untuk build relationship. Kita membina hubungan. Tak kira lah hubungan dengan pelanggan ke, supplier ke, prospek ke. Jadi kita bina hubungan. Yang kedua, social media juga sebenarnya membantu kita memberikan customer service yang lebih baik. Jadi customer service lah. Jadi ada communication, ada orang kata
pengumuman kepada tawaran-tawaran. Yang ketiga antaranya kita dapatkan maklum balas daripada pelanggan. Kita gunakan social media untuk dapatkan maklum balas daripada pelanggan. Dan yang keempat adalah kita gunakan social media untuk dapat akses kepada information tentang industri, tentang maklumat-maklumat semasa dengan lebih cepat. Jadi untuk itu Tuan dan Puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang dapat join pagi ini. Walaupun sekejap, tak apa, kerana nanti video ini kita akan rebroadcast. Tuan dan Puan boleh tonton semula daripada awal sehinggalah habis. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi Tuan dan Puan. Hari ini adalah hari Selasa, hari Selasa. Semoga kita dapat teruskan keadaan. Terima kasih sama-sama kepada semua. Puan Siti, terima kasih. Jadi untuk itu kita kata jangan lupalah kita bila kita berdoa tu, doakan juga untuk semua orang. Doakan juga untuk semua orang, bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia, bukan sahaja kita dan keluarga kita, tetapi semua umat Islam di seluruh dunia lah. Jadi untuk itu Tuan dan Puan, saya ucapkan terima kasih atas sokongan selama ini, dan semoga kita sentiasa menjadi khalifah yang membawa manfaat kepada semua, insya-Allah. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.